this concept were not being seen, dan responnya, banyak respon lain yang orang biasa akan buat, tetapi untuk segelintir individu, responnya adalah keganasan. Assalamualaikum, selamat datang ke episod 174 Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan. Dan saya KJ. KJ sihat KJ, saya dapat maklum KJ kurang sihat dalam sehari dua ni. Semalam tak berapa sihat tapi semakin pulih insyaAllah. Memang I think there's a bug going around. Saya pun baru recover dalam sehari dua lepas ni. Memang dalam kesibukan dan juga kehangatan sidang ASEAN ni, saya sebagai bapa pun perlu menyesuaikan diri sebab macam tempoh hari anak saya bersekolah di Kuala Lumpur dan sekolah pun dia sekolah ditutup, perlu mengalami ataupun melalui PDPR di rumah. Jadi agak kecoh sedikit dalam minggu ini. Dan saya difahamkan ada juga kes-kes influenza yang semakin meningkat, terutamanya di kawasan-kawasan kepadatan penduduk. Dan kita harap bahawa sesiapa yang berisiko tinggi boleh mengambil langkah-langkah pencegahan, termasuklah flu jab dalam musim influenza ini. Betul. Kita akan cakap nanti tentang sidang ASEAN. Tapi mungkin kita mulakan dengan refleksi sebab kita dah lama tak rakam episod. Tentang episod lampau kita bersama dengan Tuan Haji ZRA dari ZRA Stream, yang banyak berkisar bukan hanya gencatan senjata antara Palestin dan Israel ataupun Hamas dan Israel, tetapi juga tentang perjuangan kemerdekaan Palestin secara keseluruhannya. Episod itu mendapat sambutan yang hangat, banyak crossover views barangkali antara kedua-dua podcast tersebut. Saya rasa memang antara favourite interview kita berdua jugalah kot kan KJ. Ada sebarang refleksi tentang apa yang Tuan Haji sebut, tentang pandangan-pandangan yang mungkin telah berevolusi semenjak rakaman tersebut. Saya suka pendirian Tuan Haji Zainal, iaitu pendirian yang optimistik. Saya tak pasti Syaril ingat ke tidak, tetapi ini pandangan saya lah. Pandangan saya adalah beliau sangat-sangat optimistik bahawa dalam jangka hayat kita lah, kita akan melihat satu penyelesaian. Dan saya ingat dia menjawab dengan sinis jugalah. Tetapi poin dia sampai, iaitu kalau dalam jangka hayat sesetengah orang, terutamanya orang yang sekarang ni dah agak berumur, mereka boleh lihat Jepun daripada satu perspektif perang yang datang sini, yang menawan ataupun yang telah tawan Malaysia, dan Jepun yang telah pun setengah daripada tentera mereka yang telah melaksanakan war crimes juga. Tetapi akhirnya dalam tempoh beberapa dekad saja boleh menjadi rakan perdagangan, boleh menjadi sebuah negara di mana kita sudah mempunyai hubungan, bukan hanya hubungan diplomasi biasa, tetapi hubungan diplomasi yang sangat rapat. Tuan Haji Zainal memberi bayangan bahawa kalau itu boleh berlaku kepada sebuah negara macam Jepun, yang setengah daripada tenteranya dulu dituduh membuat war crimes terhadap orang Cina dan sebagainya, tetapi sekarang kita dah melihat satu keadaan yang sangat-sangat berbeza. Kenapa tidak, poin dia yang saya rasa dia nak sampaikan, kenapa tidak kita boleh bayangkan satu ketika nanti ada two-state solution antara Palestin dan Israel, di mana apa yang kita lihat hari ini, iaitu Israel durjana yang melaksanakan genosida dan sebagainya, boleh wujud sebagai sebuah negara yang ada hubungan dengan negara-negara Islam yang lain apabila negara Palestin diwujudkan. Itu pendirian optimis dia lah. Tapi saya kekal dengan pendirian saya bahawa saya percaya itu tidak akan jadilah, sebab saya rasa Israel tidak akan membenarkan sebuah negara Palestin yang bebas dan berdaulat seperti mana yang kita inginkan. Saya
memang seronok juga melihat perbezaan perspektif tersebut dan ketiga-tiga kita memberi pandangan, dan saya setuju dengan perbezaan yang KJ gambarkan tadi tentang perspektif optimis oleh Tuan Haji Zainal, dan mungkin KJ yang dilihat ataupun KJ agak berjaga-jagalah untuk tidak menaruh terlalu banyak harapan. Saya rasa itu poin dia kan. Tapi mungkin ketiga-tiga kita bersetuju bahawa barangkali dari segi praktikal dan realitinya, pandangan optimistik Tuan Haji Zainal itulah satu-satunya cara untuk kita mendapat satu negara merdeka Palestin yang berdaulat. Kerana sebarang imajinasi lain KJ untuk diadakan misalnya one state solution ataupun satu negara yang mana tidak ada Israel di situ, itu bukan bayangan yang realistik lah, at least in our pemikiran kita yang praktikal kan. Dan juga satu benda yang mungkin saya tak sebut ialah suka tak suka, satu benda yang selalu digunakan oleh rejim Zionis untuk menggambarkan betapa ekstrimnya kononnya orang Arab dan Muslim dan mereka yang pro-Palestin ni ialah, matlamat kita yang berpendirian macam ni adalah untuk menghancurkan kaum tersebut atau menghancurkan Israel sebagai satu idea. Dan apa pun yang kita fikir tentang perkara itu, realiti politiknya itulah yang mereka gunakan. Jadi sebarang isyarat yang kita ataupun sesiapa nak bagi ke arah itu sebenarnya melemahkan perjuangan negara merdeka Palestin yang kita mahukan. Itu pertama. Kedua ialah saya seronok dengan perbincangan kita dengan Tuan Haji disebabkan kita dapat membincangkan pertembungan naratif yang wujud, supaya kita tidak hanya duduk dalam gelembung sendiri yang melihat bahawa apa yang telah berlaku selama ini dari satu sudut perspektif kita saja, walaupun itu perspektif kita. Tapi penting juga kita mendedahkan apakah peperangan naratif yang digunakan oleh lawan. Yang mana saya cuba bangkitkan dalam perbincangan itu, ada satu naratif yang akan meletakkan gencatan senjata ini adalah kemenangan kepada Israel dan bukannya kemenangan kepada Palestin. Dan I like that debate because penting untuk kita nampak bahawa kalau kita nak menang dalam perjuangan jangka panjang ini, pertembungan naratif itu juga penting untuk kita tunjukkan bahawa gencatan senjata Israel yang dicapai itu adalah disebabkan tekanan daripada rakyat di seluruh dunia, orang biasa di seluruh dunia, dan bukannya disebabkan Hamas dah lemah, Iran dah tak kuat, Hezbollah dah tak kuat, which is naratif yang sedang dimainkan bukan hanya di Israel, tapi saya rasa di kalangan sebahagian mereka dalam Amerika Syarikat yang lebih pro-Israel, yang melihat ini bukan kelemahan ataupun kekalahan Israel, tetapi kemenangan. Because at the end of the 2-year genocide, your opponents are weaker, your enemies are weaker. Hamas tidak lagi kuat secara military seperti dulu, Iran tak sama kuat, Hezbollah tak sama kuat, dan akhirnya Netanyahu masih ada di kerusinya. Jadi penting untuk kita memahami itulah yang sedang mereka mainkan, supaya dalam pertembungan naratif kita juga ada kebijaksanaan untuk menangkis hujah tersebut. KJ. Ya, cuma saya masih lagi kekal dengan pendirian realis saya lah. Dan walaupun saya harap dalam pertembungan naratif ini kita dapat mengatasi naratif yang sedang dibina dan juga sedang disebarkan oleh dunia barat dan juga terutamanya Amerika Syarikat dan Israel, tetapi saya berpandangan bahawa saya nak setuju, tapi saya tak boleh setuju sepenuhnya bahawa genjatan senjata ni adalah disebabkan tekanan daripada dunia. Saya rasa ia lebih kepada satu keputusan strategik yang dibuat oleh Amerika Syarikat yang sebenarnya boleh menghentikan genosida ni pada bila-bila waktu dan masa. Dan dia membuat keputusan bahawa inilah masa untuk menamatkannya atas kepentingan peribadi Donald Trump itu sendiri. Saya rasa mungkin ada sedikit kesan daripada bantahan daripada masyarakat dunia, terutamanya pendirian yang dibuat oleh UK, Kanada, yang telah pun mengiktiraf negara Palestin. Tetapi saya lebih cynical, lebih realist dalam hal ini, dan saya juga percaya bahawa ini bukanlah satu peace ataupun satu keamanan yang akan kekal. Sebab keamanan ni bukan hanya the absence of conflict, tetapi keamanan yang sebenar adalah di mana negara Palestin dan juga Gaza, kawasan Gaza ini
betul-betul dibenarkan untuk dibangunkan dan rakyat Palestin diberi hak sepenuhnya sebagai warga negara yang berdaulat, dan saya rasa itu tidak akan berlaku. Kita harap bahawa gambaran optimistik tu yang berjaya, dan Yeah, saya of akan course. tambah satu lagi perkara yang akan mengisi kemenangan selain daripada apa yang KJ sebutkan, ialah satu lagi perkara ialah untuk negara-negara Teluk, terutamanya negara-negara Arab, untuk kembali kepada posisi asal sebenarnya, iaitu sebarang pengiktirafan ataupun normalisasi hubungan dengan Israel perlu datang dengan satu negara merdeka Palestin yang berdaulat lah. Dan bukannya sebelum ini dilihat macam benda itu boleh ditolak tepi dan boleh normalisasi, kemudian the Palestine question is never resolved. Dan itu mungkin salah satu lagi pengisian kemenangan yang kita mahukan. Itu point tu Syaril menarik, sebab saya dalam keadaan genosida yang terang-terang berlaku, negara Teluk ni dia terpaksa mengambil pendirian yang berbeza sikit, sebab dia tak boleh meneruskan dasar asal mereka, iaitu untuk cuba menjalin hubungan dengan Israel yang dimulakan di bawah Abraham Accords. Tetapi mereka terpaksa untuk mengambil pendirian yang lebih tegas. Saya risau bila dah tidak ada, of course kita memang tidak mahu melihat genosida. Tapi bila dah tak ada genosida ni, bila ada keadaan dia kembali kepada keadaan sebelum genosida ini berlaku, which is well suboptimum. Gaza dikepung, Gaza di embargo, tidak dibenarkan gerakan orang Palestin daripada tebing barat ke Gaza dengan bebas, basically open air prison. Saya risau kita lupa pada Gaza dan Israel akan teruskan dengan dasar mereka yang sebenarnya tak bagi kebebasan kepada orang Palestin, dan membina perkampungan mereka di tebing barat, dan negara-negara Teluk macam Syaril katalah, mereka akan revert back dan akan terus mencari jalan macam mana nak normalize hubungan dengan Israel ataupun menjalin hubungan dengan Israel. Sebab saya risau, sebab I've seen this movie many times. Dia macam Groundhog Day lah, kan? Dia akan berulang dan kita akan kembali ke status quo sebelum genosida, iaitu keadaan yang tidak optimum untuk Palestin juga. Ya, dan kalau itu berlaku, kalau gambaran pesimistik itu berlaku, maka lebih kuatlah hujah bahawa pada akhir 2 tahun ni Israel boleh claim yang dia menang sebenarnya. Dia buat semua benda ni akhirnya back to where it was before. Correct. Right? So that's what kita sedikit sebanyak mahu cuba patahkan. Ya. Okay, kita dah tidak bersiaran saya rasa dalam 2 minggu ni. Macam-macam isu yang sedang berlaku. Terutamanya saya rasa kalau kita tak bincang berkaitan dengan keselamatan sekolah ni, tak lengkap lah analisa kita berkaitan dengan isu-isu semasa. Syaril, isu keselamatan sekolah ini telah pun menjadi satu isu hangat disebabkan beberapa kes. Ada kes yang melibatkan pembunuhan pelajar, ada kes juga yang melibatkan pelajar perempuan dirogol beramai-ramai, dan ini telah pun menimbulkan perasaan takut, risau, marah di kalangan masyarakat umum, terutamanya di kalangan ibu bapa yang mengharapkan sekolah sebagai tempat selamat, mengharapkan sekolah sebagai tempat yang memupuk disiplin dan juga sahsiah diri yang baik kepada murid-murid ataupun pelajar-pelajar. Tetapi sekolah pada bulan ini telah pun menjadi tempat di mana jenayah berlaku, tempat di mana pembunuhan telah pun berlaku, dan tempat di mana orang ramai dah mula rasa tidak selamat untuk anak-anak mereka. Apa pandangan Syaril berkaitan dengan insiden-insiden ini sebelum kita pergi kepada isu-isu yang lebih saya rasa mendalam berkaitan dengan tindakan dan juga tindak balas dan respons yang dicadangkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kerajaan Malaysia yang merangkumi satu mata pelajaran baru, yang merangkumi latihan kepada guru-guru, yang juga merangkumi kawalan kepada media sosial. Respon saya yang pertama sebagai seorang bapa lah, dan memang walaupun mungkin
Ada yang akan mengatakan ini hanya kes terpencil dan sebagainya, dan mungkin media dan dalam zaman media sosial, sesuatu kes terpencil itu akan menjadi lebih besar daripada mungkin sebelum ada media sosial. Tapi secara emosinya, secara automatiknya, sebagai seorang bapa, bila baca kes seperti ini, mendengar kes seperti ini, benda pertama yang kita khawatir adalah macam mana nak pastikan benda ni tak berlaku kepada anak kita. Dan itu adalah respon pertama. Dan bila lepas respon pertama, kita mula refleksi tentang kenapa ia berlaku dan apa punca-puncanya, dan mungkin itu the bulk of our discussion kat sini lah. Sebab dalam menganalisa itu atau mencapai satu rumusan ke arah itu, barulah kita boleh fikir apakah respon ataupun tindakan yang dicadangkan oleh KPM, tindakan-tindakan lain yang sesuai untuk menangani kalau kita cuba faham apakah punca-punca tersebut. Cuma bila kita cuba faham punca-punca itu, KJ, kita masuk ke arena spekulatif sedikit lah. Sebab kita bukan pernah buat kajian secara mendalam. Kita terpaksa bergantung kepada pemikiran rasional kita dan congakan kita berdasarkan apa yang kita pantau dan kita lihat di masyarakat. Dan saya fikir pertama yang saya nampak ialah tak boleh dinafikan peranan media sosial dalam mendedahkan ataupun menunjukkan dan betapa mudahnya akses kepada perkara-perkara tertentu. I don't want to be alarmist, tapi perkara-perkara tertentu yang barangkali boleh mendorong kepada tindakan-tindakan ini berlaku lah. Sama ada betapa mudahnya akses kepada keganasan, video-video yang ganas, video-video yang mungkin meraihkan violence in some way, ataupun kalau tak meraihkan pun dia tidak meletakkan keganasan itu sebagai satu benda yang automatik buruk misalnya. Satu lagi yang sedang dibahaskan, saya tengok hangat di media sosial sebab dia jadi sebahagian daripada culture, not culture wars, but I guess a certain type of battle lah tentang budaya ini ataupun pemahaman budaya masyarakat. Adakah akses kepada konten-konten yang dilabel sebagai misogynistic? Kalau dilihat benda ni sebagai isu gender lah ya. Yang itu pun dibahaskan, is this a gendered issue or not? Which pada pandangan saya is ada komponen gender itu, walaupun ada yang bahaskan tidak. Dan ada yang tak suka langsung label feminisme, jadi sebarang isu analisa gender itu telah dibakul sampahkan. I think that's not right. Saya rasa ada isu tentang bagaimana kita mendidik masyarakat tentang how is it to become a modern man, modern masculinity, yang saya rasa off camera KJ dan saya pernah berbincang lah maybe a few months ago, because I think it is a serious topic dalam senario di mana kita membesar dalam masyarakat yang tak menentu dengan macam-macam maklumat yang ada di luar sana. Jati diri seorang individu tu antara komponen besar dalam membentuk tindakan-tindakan individu tersebut lah. Jadi saya rasa saya nak buka perbincangan kita tentang punca tu, bagi saya is something to do with media social and the access to violence and certain behaviour. Dan kedua ialah whether kita perlu mengkaji nilai-nilai tertentu yang terserap dalam minda orang muda, sekali lagi berkaitan dengan akses kepada media sosial yang agak mudah dan tidak terkawal. Kalau kita tengok kes yang berlaku di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara yang telah pun melibatkan seorang pelajar perempuan berusia 16 tahun, Yap Shing Suen, malangnya telah pun meninggal dunia. Dan kita ucapkan takziah kepada keluarga mendiang dalam keadaan yang sangat-sangat ganas. Ya, kalau tak silap disebut oleh ibu mendiang ditikam sebanyak 200 kali. Maknanya satu tindakan yang kejam lah. Kita tak nak speculate sebab kes ini pun dah masuk ke mahkamah. Suspek telah pun dituduh dan sekarang ni kalau tak silap sedang melalui satu penilaian mental. Tetapi difahamkan bahawa ada satu nota yang telah pun ditemui
yang dipegang oleh suspek, ya. Ini disebut oleh Ketua Polis Negeri Selangor, Datuk Shazli Kahar. Suspek telah pun ada pada suspek sebuah nota ataupun surat, dan surat ini ditulis dalam bahasa Cina, tetapi ada beberapa ayat dalam bahasa Inggeris, dan ia mengandungi kenyataan seperti the world is fake, I have won. Dan dia juga merujuk kepada beberapa nama dan peristiwa keganasan sekolah yang berlaku di Amerika Syarikat, termasuk Columbine shooting. Dari sini kita dapati bahawa dan sekali lagi tidak mahu speculate, tetapi nak cuba memahami apakah pengaruh yang telah pun mempengaruhi suspek ini. Sudah pasti bila dia merujuk kepada insiden-insiden yang berlaku di Amerika Syarikat, keganasan, dia antara motivasi ataupun pengaruh itu sudah pasti dia telah terdedah kepada violence, macam saya kata tadilah. Dan saya rasa kalau dia tak terdedah kepada keganasan, kita ambil satu persatulah keganasan, lepas tu kita akan bincang soal gender, misogyny, lepas tu kita nak bincang soal disiplin di sekolah, tetapi kita ambil soal keganasan dulu. Adakah Syaril rasa bahawa hari ini anak-anak muda kita oleh kerana banyak konten tentang keganasan, dan kita tak boleh tolak bahawa bila dia tengok bukan hanya keganasan yang berlaku di peringkat sekolah, tetapi keganasan yang berlaku dalam bentuk perang, genocide, itu menyebabkan ada satu pengaruh psikologi yang membuatkan mereka desensitize ataupun rasa bahawa normalize kepada dunia yang ganas ini, sampai ke peringkat bahawa setengah daripada anak muda ini yang mungkin trigger benda lain yang trigger mereka rasa oleh kerana keganasan ini dah menjadi benda yang biasa. Saya pun tengok kiri kanan saya, media sosial saya, keganasan itu bukan hanya berlaku tetapi kadang-kala diraikan sebagai satu bentuk penyelesaian. Maka apa salahnya kalau saya pun buat benda yang sama? Sekali lagi kita berbentuk spekulatif kan KJ, kita bukan pakar, dan mungkin satu hari kita patut jemput seorang yang ada kepakaran dalam psikologi ni. Tapi dalam kita spekulatif tu, itulah yang saya maksudkan apa yang KJ gambarkan itu kan. Dari segi akses kepada keganasan dan bagaimana keganasan itu tidak mendorong tindakan oleh masyarakat dunia dan sebagainya ataupun masyarakat sekeliling dan desensitize kepada violence, saya rasa mungkin boleh kita katakan sebagai satu penyumbang. Selain daripada desensitize to violence KJ, juga dari segi psikologi seseorang untuk be seen, I guess. What is saya tak pasti apa istilah bahasa Melayunya. How do we explain this concept of being seen? Mahu diiktiraf oleh social circle kita. Dan kalau kita speculate daripada nota yang dah disebut oleh KJ tadi itu, I have won. Dan bila kita baca tentang kes-kes keganasan dan pembunuhan di sekolah di Amerika Syarikat pun macam ada cerita yang serupa lah. Biasanya mereka ni not kalau seen. Tak loner pun tak not seen lah kan? Tidak dianggap, tidak mereka anggap tidak diiktiraf, sama ada tidak mendapat respon yang dimahukan daripada minat mereka tentang wanita, kawan perempuan yang dia mungkin ada interest dan tak dilayan, ataupun di kalangan kawan-kawan lelaki mungkin dia not part of a crew, not part of a group. This concept were not being seen, dan responnya banyak respon lain yang orang biasa akan buat, tetapi untuk segelintir individu responnya adalah keganasan as a part of I don't know, I guess sticking two fingers up to the crowd lah, ataupun menunjukkan bahawa okay, awak dah layan saya macam ni sekian lama, inilah cara saya menunjukkan saya menang, ataupun saya terpaksa buat sesuatu untuk dirasakan bahawa saya ni ada nilai, saya ni ada value. So I think that's something around psikologi manusia of wanting to be seen dan mahu diiktiraf, terutamanya oleh social circle mereka. Begitu Syaril, peranan guru ni sangat penting untuk memastikan bahawa setiap seorang daripada murid, sebab guru ni dia selain daripada menyampaikan subjek, mengajar subjek,
dia seorang guru tu harus peka dengan personality murid-murid yang ada dalam kelas dia. Kan? Dia sebab they pick things up. Dan mereka sepatutnya mengambil tahu juga tentang kesihatan sosial murid mereka. Sebab ada banyak cara untuk mereka mengambil tahu tentang keadaan psikologi murid-murid mereka. Bukan kita minta supaya guru menjadi counselor, sebab memang dah ada guru counselling. Sama ada cukup ataupun cukup sama ada cukup atau tidak, kita boleh bincang. Tetapi guru itu adalah first point of contact yang mungkin boleh sampaikan kepada guru counselling bahawa mungkin murid A ataupun B nampak macam dia trouble sikit. Can have a word with positive word dengan murid tersebut. Dan kita kena bincang lepas ni barangkali tentang apakah kesediaan yang perlu ada dalam latihan guru-guru ataupun guru-guru kaunseling ke arah itu. Tapi untuk tamatkan analisa kita, satu lagi part tentang gender je, sebab saya rasa sesuai untuk kita bincang. Belum lagi kita just nak selesaikan soal the trouble BC. Lepas tu kita pergi gender. Because I think part of this gender thing KJ ada kaitan dengan poin kedua tadi kita cakap tu, tentang pengiktirafan. Dan adakah dalam dunia sekarang ini seorang individu, sama ada lelaki atau perempuan, tapi yang mungkin saya lebih banyak fikir my own time ialah seorang lelaki, apakah cara untuk dia diiktiraf? And itu nampak macam soalan yang begitu basic, tapi saya rasa there's something there tentang dunia yang sebelum ini pada tahun 2000 ke atas dan abad ke-21 ni lah banyak berbincang tentang feminisme. Dan mungkin bagi setengah orang lelaki yang tidak subscribe to feminism ataupun melihat kenapa banyak sangat perbincangan tentang itu dan apakah respon saya sebagai seorang lelaki. Dan di situlah bila ada akses kepada nilai-nilai ataupun konten-konten yang menolak langsung sebarang perbincangan tentang feminism dan memberi akses dan validation kepada satu jenis jati diri kelakian yang tidak begitu sihat lah. You know, so there are some content creators like Andrew Tate, kalau saya boleh just sebut, which I have never been comfortable with. Tapi saya cuba memahami kenapa begitu ramai orang lelaki yang minat kepada konten seperti itu. Dan saya tidak mahu mengatakan ini menyebabkan keganasan. Saya rasa tidak ada straight line. Tapi now we're trying to menganalisa budaya, dunia dan media sosial ni, yang saya rasa tak boleh kita lari daripada kemungkinan bahawa konten-konten ini memberikan satu pengiktirafan kepada lelaki yang mencari pengiktirafan dengan cara yang kurang sihat. Ya, ini apa yang disebut sebagai manosphere dalam media sosial lah, ataupun alam lelaki yang mempromosikan apa yang disebut sebagai toxic masculinity ataupun ciri-ciri kejantanan yang toksik, yang melihat wanita ini sebagai orang yang boleh exploit, take advantage of dan melakukan keganasan atas wanita. Kadang-kadang toxic masculinity ni dia tidak direct macam itulah, tetapi dia akan menyebarkan idea-idea di mana wanita ini dilihat sebagai lemah, lesser than men, dan kita sebagai lelaki boleh buat apa saja terhadap wanita. Dan bila pemikiran ini mula disebar dan diraikan melalui individu-individu seperti Andrew Tate, ia menjadi lesen kepada lelaki yang berpendirian yang sama, yang subscribe kepada toxic masculinity ni, untuk buat apa dan dia rasa dia nak buat kepada pasangan dia ataupun kepada mana-mana wanita yang dia jumpa. Ini poin yang cuba disampaikan oleh golongan yang risau bahawa ada unsur-unsur misogyny di sebalik kes-kes ini. Saya rasa tidak membantu
apabila ada yang kata, oh ini bukan soal misogyny, ini disebabkan dia ni trouble person yang dapat inspirasi daripada school shooting di Amerika Syarikat, saya rasa kita kalau tak boleh kaitkan secara direct, secara langsung kepada kes ini pun, saya rasa perbincangan ini perlu diadakan. Sebab kalau kita tidak mendidik anak-anak lelaki kita dengan cara yang baik supaya mereka tidak subscribe ataupun percaya kepada pandangan-pandangan toxic masculinity yang meletakkan wanita di tahap yang sangat-sangat rendah dan boleh dipermainkan, boleh dijadikan sebagai satu uh, subject of our aggression and violence, maka saya rasa kita berisiko untuk melahirkan generasi lelaki yang tidak akan mainkan peranan sebenar mereka sebagai seorang bapa yang bertanggungjawab dan suami yang bertanggungjawab. Tepat sekali. Dan ada satu komponen dalam perbincangan kita kena lengkapkan nanti tentang isu budaya, tentang isu agama, pendidikan moral dan sebagainya lah yang mungkin akan cuba mengisi kelompongan yang kita cuba bincang ni. Tapi grup manosphere yang KJ label tadi itu, ataupun memang itu labelnya yang KJ bangkitkan, dia mendengar perbincangan kita, dia akan katakan ini adalah perbincangan orang yang sudah terbeli dengan naratif yang liberal, yang feminis, yang meletakkan kesalahan itu segala-galanya kepada lelaki. Dan sebenarnya masalah itu, mengikut perspektif mereka lah, ialah sebenarnya terduduk juga dengan golongan wanita feminis yang sentiasa menyalahkan lelaki, sentiasa meletakkan lelaki itu sebagai masalah. So ada tanggungjawab juga di peringkat wanita dan there's a lot of, dan ini dah mula dekat dengan victim blaming lah, yang saya juga tak suka. Di mana orang yang tak suka dengan naratif yang kita cuba gambarkan tadi akan kata, what about the girl? Dia juga yang berpakaian sekian-sekian, yang membolehkan sekian-sekian itu berlaku, yang selalu juga dikatakan. Jadi saya rasa sebelum kita terlalu terperangkap dalam arena spekulatif yang tidak membantu, saya rasa poin kita ialah sama ada kita boleh letakkan kaitan langsung dan kita mengatakan kita tidak claim benda itu antara keganasan yang kita laporkan ini dan juga isu toxic masculinity. Isu toxic masculinity ni masih benda yang perlu kita bincangkan dan masih perlu ada penyelesaian. Dan kedua ialah isu pendidikan agama, pendidikan moral lah, yang saya rasa itulah sebenarnya jawapan yang tuntas yang ada untuk kita pastikan apa pun pendedahan yang lelaki atau perempuan ada, dia datang dengan satu kesedaran lah bahawa kita tak boleh layan orang lain dengan cara begitu, kita tidak boleh ada meraihkan keganasan dan sebagainya. Dan mungkin di sini kita boleh beralih kepada peranan sistem pendidikan itu sendiri untuk menerapkan budaya-budaya tersebut, sama ada dari segi pendidikan Islam yang dalam sekolah ataupun pendidikan moral dan juga kelas-kelas dan kurikulum lain, pendidikan kesihatan reproduktif yang sudah pun sedia ada dalam sistem persekolahan KJ. Adakah itu KJ rasa mencukupi dan apakah kelemahan yang ada dalam sistem sekarang? Syaril, saya difahamkan sejak KSSM dan KSSR diperkenalkan, civic itu tidak lagi menjadi standalone subject. Dia dimasukkan dalam mata-mata pelajaran yang lain lah. Unsur-unsur civic itu dimasukkan dalam pendidikan agama, dimasukkan dalam sejarah. Tetapi respon KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, terhadap insiden ini adalah pada tahun 2027 dalam kurikulum persekolahan akan ada satu subjek pendidikan karakter. Mungkin ini nak kembalikan civic ataupun apa yang dikenali dulu sebagai pendidikan civic sebagai satu stand-alone subjek, dan ia akan menjadi satu subjek teras. Dan dilihat bahawa ini adalah satu tindak balas secara langsung terhadap apa yang telah pun berlaku. Pandangan saya, Syaril, sebab ialah bila benda ni berlaku macam-macam knee-jerk reaction. Ada yang minta supaya setiap sekolah ada CCTV. Kalau boleh, saya rasa
Okay, elok kalau setiap sekolah ada CCTV, kalau ada peruntukan lah. Ini bukan kos yang kecil. Ada yang minta supaya rotan dikembalikan. Saya ada pandangan saya sendiri tentang cadangan itu. Dan ada juga yang mencadangkan supaya satu subjek ini diperkenalkan. Saya berpendirian bahawa bila subjek ini diperkenalkan, kita nak tahu juga tentang komitmen masa, sebab sekarang ni jadual pun dah agak padat. Di manakah subjek ini akan dimasukkan dalam jadual masa seorang murid dan pelajar. Dan kedua, apakah cara pengajaran? Ya, kita boleh ada subjek itu, tetapi kalau cara pengajaran subjek itu, satu tidak menarik, dua tak berkesan, maka saya rasa dia tidak akan mencapai matlamatnya juga. Kalau ia lebih kepada satu just syarahan berdasarkan kepada buku teks, ini sasiah diri yang bagus, tanpa ada satu usaha untuk betul-betul hadam dan betul-betul menjiwai apa yang diajar itu, saya rasa no point juga. Betul. Dan di sini yang kita kena bincang tentang latihan lah. Latihan guru-guru dan juga apakah kaedah KPM untuk pastikan macam KJ cakap, penyampaian satu sukatan itu ataupun konten itu sesuai dengan apa yang kita cuba capai. Dan di sini saya nampak ada fokus sebenar yang perlu kita buat supaya tidak hanya knee jerk. Okay, CCTV dan sebagainya tu ada asas, tapi ada setengah idea knee jerk yang saya nampak tak berapa menyelesaikan masalah lah. Contoh rotan, bagi saya isu ni saya rasa lebih daripada hanya menjaga disiplin pelajar. This is something else. Kekang disiplin pelajar sekalipun ataupun kawal sekalipun, tetapi kalau benda asas itu iaitu keadaan mental dan kesihatan mental dan sosial persekitaran itu yang lebih penting. Rotan wasn't going to stop this guy from doing what he was going to do. Betul. Rotan ni biasanya kalau uniform ada atau masalah, ponting sekolah, keluar kelas. Keluar kelas rotan lah. This guy was about to murder. No rotan going to stop this guy. Isu kaunselor dan guru kaunseling ataupun kepakaran kaunseling barangkali tidak mencukupi. Saya tak rasa semua sekolah ada kaunselor yang sentiasa ready untuk bertindak, dan bukan hanya reaktif tetapi juga sebagai guru kaunseling macam KJ sebut awal tadi, bagaimana spot ataupun melihat, dan kerja dia adalah mengkaji satu kelompok dan sebagainya. Barangkali kekurangan di situ. Jadi perbelanjaan yang perlu kerajaan fikirkan. Ada 500 guru bimbingan dan kaunseling yang akan ditempatkan di sekolah mulai November, mulai bulan depan, bagi memenuhi keperluan semasa dan meningkatkan aspek psikososial murid. So, dah ada usaha ke arah itu yang kita rasa okey, bagus. Guru biasa mungkin tak dilatih untuk mengesan tanda-tanda awal keganasan, trauma, kemurungan, yang tak boleh kita letakkan segalanya pada guru kaunseling. Betul. Guru sekolah, guru kelas dan sebagainya. Suka tak suka kena ada satu lagi lapisan tanggungjawab dan kepakaran lah, kemahiran untuk spot benda itu. Itu pun perlu dikaji semula, sama ada latihan yang sedia ada di maktab perguruan dan sebagainya mencukupi. My hypothesis is that I guess not lah kan, mereka tidak dilatih sangat tentang perkara itu. Dan ini yang perlu dibahaskan. Saya juga nampak dari segi kepimpinan kerajaan KJ, yang kita mungkin boleh cakap tentang Menteri Pendidikan yang mendapat pelbagai kritikan dan juga cemohan sebenarnya. Some of it I think deserve because of a past remarks. Maybe bukan cemohan lah, tapi kritikan tu saya rasa ada asas kenyataan-kenyataan dia sebelum ini. Tapi saya nampak dalam kes ini mungkin kritikan terhadap Yang Mohamad Fadlina ada sedikit kurang adil lah bagi pandangan saya. Tapi sebelum kita pergi ke Fadlina, ini sebenarnya satu momen untuk saya PMX lah, sebab kita selalu cakap tentang power distance PMX dan kemampuan PMX untuk berretorika. Mungkin sekarang dia sibuk dengan ASEAN, but saya harap akan tiba seminggu dua lagi, dalam banyak-banyak ucapan besar PMX kan, dia boleh menggariskan tentang naratif yang dia mahu cakapkan, tentang jati diri ataupun aspirasi dia sebagai seorang pemimpin besar di Malaysia, apa yang dia mahu Malaysia berlaku ataupun terjadi, satu negara yang adil, satu negara yang madani dan sebagainya. Ini satu contoh di mana ada krisis keyakinan dan krisis keselamatan barangkali dalam minda banyak ibu bapa. Sama ada itu adalah panik ataupun benar, itu nombor dua. Tapi masyarakat sedang berbahas tentang isu keselamatan anak-anak di sekolah. Ini sebenarnya peluang untuk PMX lepas kesibukan beliau di ASEAN dan APEC dan sebagainya, untuk tampil
sebagai pemimpin Malaysia, dan kali ini bukan cakap tentang ekonomi, bukan cakap tentang geopolitik, tapi cakap tentang apa yang dia pernah panggil diri dia sendiri bapa kepada Malaysia, untuk menjadi bapa kepada Malaysia dan berikan satu mesej tentang apa perancangan kerajaan madani untuk selesaikan isu struktural yang membawa kepada keganasan dan isu di sekolah ini. This is his moment to step down away from the international stage but into the domestic stage dan dalam household orang. Sebab ini yang orang biasa sekarang tengah cakap. Dia tak cakap tentang Trump, bukan tak cakap tentang Modi datang atau tak datang. Mereka cakap tentang isu ini. And this is, I think, satu peluang untuk beliau tampilkan kemampuan itu. Saya nak beralih sikit kepada satu isu yang berkait juga dengan ini, yang hangat diperbahaskan, iaitu penggunaan media sosial di kalangan remaja dan kanak-kanak. Ada juga cadangan, Syaril, yang minta supaya kerajaan tidak benarkan remaja, kalau tak silap saya bawah usia 16 tahun, untuk menggunakan media sosial. Dan antara cara dia yang dicadangkan adalah supaya ada pengesahan identiti pengguna media sosial, EKYC. So Datuk Fahmi, Menteri Komunikasi kita, mengumumkan bahawa kerajaan sedang pertimbangkan sama ada nak mewajibkan semua platform media sosial, iaitu macam YouTube, Instagram, TikTok dan sebagainya, melaksanakan proses pengesahan identiti pengguna, EKYC, bagi memastikan kanak-kanak bawah umur 13 tahun di sini tidak memiliki akaun media sosial. Dan EKYC ni adalah sistem pengesahan identiti yang kita biasa guna. Contohnya bila kita buka akaun bank, di mana maklumat rasmi seperti MyCard, pasport, gambar wajah selfie untuk pengesahan biometrik, dan juga kadang-kadang data sokongan seperti nombor telefon, alamat atau akaun bank yang sah. Apa pandangan Syaril tentang ban ini? Ada negara macam Australia dah ambil langkah yang berani untuk ban anak muda daripada media sosial. Tetapi adakah realistik untuk kita melaksanakan ini? Sebab ada setengah platform yang tak perlu pun ada akaun untuk dia akses. Dia boleh akses tanpa browser browser ataupun tanpa akaun pun. Right. Dia tak perlu ada login pun, dia boleh akses. Dan apakah realistik untuk kita melaksanakan satu larangan terhadap remaja dan anak muda untuk mengguna media sosial? Di rumah saya memang ban lah. So tanpa saya menjadi kerajaan, tapi kalau saya jadi kerajaan di rumah, memang saya ban anak saya takkan ada media social account yang saya tahu. Tapi dia boleh buka browser tak? Sekarang ni pun dia tak boleh. Tapi yalah, saya tak nafikan bahawa kalau kita buat larangan pun, kalau orang tu nak buat, dia akan cari jalan. Dia akan cari jalan. Dan mungkin kita pindahkan isu dalam sesuatu rumah itu kepada isu Malaysia ataupun kerajaan. Sebab saya rasa itu pun ada analogi dia. Kerajaan boleh melarang, tapi benda tu masih akan berlaku. Akan ada keciciran di situ. Tapi saya masih menyokong semangat untuk melarang. Walaupun ada keciciran. Sebab it sends a signal dan dia meletakkan satu lagi barrier. Dan apabila dijadikan sebagai norma itu, anda tidak sepatutnya ada media sosial punya account sebelum mencapai satu umur. So for that reason, saya sokong. Mekanisme tu saya sangat tak sokong. EKYC yang KJ gambarkan itu, di mana kerajaan dan platform media sosial akan tahu secara, boleh sahkan secara mutlak siapakah individu yang membuka akaun itu, nombor IC dia barangkali, dan nama dia lah, identiti dia. Dan saya rasa banyak sudah penyelesaian teknologi yang ada di negara-negara lain yang boleh mengesahkan umur dan usia seseorang itu tanpa perlu mendedahkan identiti sebenar. Ya. Jadi walaupun kita cakap selama 40 minit tentang kekhawatiran kita, tentang perlunya kita kawal dan sebagainya, itu pendirian saya dan saya rasa KJ pun mungkin mirip ke arah itu. Tapi ini bukan lesen untuk kerajaan ataupun mana-mana kuasa, kementerian, agensi cuba ambil kesempatan social panic ini untuk tiba-tiba boleh mengesahkan identiti setiap orang yang ada akaun media sosial. Sebab kita sedia maklum apakah risiko itu kepada masalah lain. Jangan kita sebabkan satu masalah yang perlu kita selesaikan, kita buka satu lembaran masalah lain. Apa cara yang pernah dilaksanakan tanpa melaksanakan EKYC dia untuk ada satu verifikasi konsep umur? Zero knowledge proof.
di mana ada mungkin third party software yang boleh mengesahkan bahawa kita ada digital ID ataupun digital wallet yang dikawal, tetapi boleh check dengan digital wallet itu. Digital wallet itu dah ada maklumat kita yang lengkap, tapi platform media sosial itu hanya menggunakan software itu mengesahkan bahawa umur dia 18 tahun ataupun 21 tahun. Dan that is the link. Tak perlu tahu semua benda yang ada dalam wallet tersebut. Dan benda ni dah dilaksanakan di negara-negara lain. I think Australia uses something similar. If I'm not wrong, or another country in the West does something similar. Jadi memang di negara-negara barat yang mana mereka lebih syakwa sangka tentang kerajaan ataupun mana-mana syarikat mengetahui terlalu banyak tentang identiti mereka, tapi mereka masih juga ada kekhawatiran tentang individu yang bawah umur akses kepada konten tertentu, they've solved this. So saya rasa ini bukan satu imajinasi baru. Dan saya yakin MC dan kementerian tahu tentang solusi ni. Jadi saya pelik juga kenapa dia nak gunakan eKYC. Sebab bila disebut cara penyelesaian dia adalah eKYC, saya rasa ramai yang risau bahawa cara itu terlalu intrusif lah. Sangat intrusif. Maknanya anda tidak boleh ada akaun tanpa kerajaan tahu siapakah awak yang tulis. So kalau hari ini diguna untuk mereka yang bawah usia 13 tahun, mungkin satu hari nanti dia akan apply kepada semua lah. Sebab sekarang ni just untuk remaja yang bawah usia 13 tahun. Tapi you juga masuk barangkali if you want to open a new account, kena sahkan yang umur kita 40 tahun, umur kita 50 tahun lah. Sama juga kot. Untuk sahkan bahawa kita lebih daripada had umur tersebut. Oh yalah, betul. Sebab dia bukan hanya nak tengok siapa yang bawah usia 13 tahun. Kalau kita buka, kita kena sahkan umur kita. Jadi semua yang terlibat lah. So ini akan menyebabkan semua kena daftar dan kena mendedahkan identiti yang sebenar, yang saya rasa itu terlalu intrusif. Dan sudah ada beberapa kes yang membabitkan SKMM yang saya rasa ramai orang kritik lah, yang memberikan bayangan setahun dua ini bahawa akses kepada information ini berada di tangan pihak yang agak terbuka untuk menyiasat, untuk sekarang ni menggunakan kuasa untuk memastikan bahawa platform media sosial perlu kongsi data tertentu. Ingat beberapa bulan yang lepas kita bincang tentang this PII, Personally Identifiable Information, tentang lokasi kita di setiap waktu. So semua ini dia bertambah-tambah sikit-sikit, drip, memberikan bayangan yang kerajaan dan kementerian dan SKM tak boleh salahkan orang bila orang cynical tentang apakah matlamat sebenar satu agensi mengetahui sebegitu banyak tentang pengguna media sosial. So saya rasa rumusan dia, pertama, kita setuju ada larangan terhadap kanak-kanak dan remaja, tetapi kaedah dia dah memang ada di negara-negara lain tanpa melaksanakan proses yang terlalu inklusif seperti eKYC yang boleh mengesahkan usia pengguna media sosial sewaktu mereka daftar satu akaun. Saya rasa that's the stand that we take lah. Correct. Okay, kita break seketika dan kita kembali selepas ini. Okay, selamat kembali ke episod 174 KS. Kita dah panjang lebar bincang berkaitan dengan apa yang sedang berlaku di sekolah-sekolah kita. Tetapi belum selesai berkaitan dengan isu sekolah ini. Nak bincang sedikit tentang ini, tak tahulah sama ada perang budaya, culture wars ala Malaysia, tetapi ada satu kenyataan yang dibuat oleh PMX baru-baru ini yang menyentuh berkaitan dengan arak di sekolah. Jadi di Dewan Rakyat, PMX telah sebut bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia sedang mengkaji semula peraturan berkaitan dengan arak di sekolah, dan PMX sebut bahawa prinsip dia adalah supaya tidak ada arak di sekolah. Ini respon kepada soalan daripada Ahmad Fadli Syari daripada PAS, iaitu ada arak
yang telah pun dihidang di sebuah majlis, di satu majlis makan malam murid-murid lama yang telah pun dianjurkan oleh Persatuan Murid-Murid Lama, alumni sekolah di Ipoh. Dan Fadli kata walaupun murid-murid yang sedia ada tidak terlibat, penganjur itu telah pun membenarkan arak dimasukkan ke dalam premis sekolah yang melanggar garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, dan Perdana Menteri pun nampak seolah-olah setuju, dan ini telah pun menyebabkan satu kenyataan balas daripada Lim Guan Eng. Lim Guan Eng keluar kenyataan bahawa larangan alkohol di sekolah, Anwar jolok sarang tebuan. Mengecam kenyataan dibuat oleh PMX semalam mengenai penganjuran majlis melibatkan alkohol di Dewan Awam dalam kawasan sekolah termasuk yang dibiayai oleh komuniti Cina. Guan Eng berkata kenyataan dibuat oleh PMX seolah-olah menjolok sarang terbuan kerana menimbulkan rasa tidak senang dan kecewa dalam kalangan masyarakat Cina. Katanya pandangan berkenaan dilihat sebagai pencerobohan yang tidak perlu terhadap adat resam yang telah lama wujud dalam komuniti terbabit. Okey, saya nak explain kepada pendengar because masa PM sebut bahawa alkohol tidak dibenarkan di sekolah, saya baca banyak komen lah dan saya terkejut dengan komen sebab ada yang kata ada yang terkejut yang PM terpaksa cakap begitu sebab dia ada yang secara sinis kata saya tak tahu yang anak saya boleh beli bia dekat kantin. It's not that. Apa yang dirujuk oleh Perdana Menteri, ada ramai yang mungkin tak tahu ini berlaku terutamanya di sekolah-sekolah Cina. Saya rasa Syaril pernah hadir pada majlis-majlis tersebut. Dewan itu disewa. Ya. Yeah. Dewan itu disewa. Ada setengah sekolah jenis kebangsaan, dia ada dewan. Dewan kadang-kadang dewan itu dibina oleh Persatuan Ibu Bapa dan juga masyarakat komuniti Cina setempat. Dan mereka sewa dewan itu untuk majlis perkahwinan, untuk alumni, untuk apa-apa majlis lah. Dan mungkin saya rasa dalam tempoh kempen pun kita pernah pergi. Yeah. Kita pernah pergi ke dewan-dewan ini di mana masyarakat Cina dan juga India sedang mengadakan majlis makan malam dan tengah enjoy, ada bia mereka dan sebagainya. Dan saya rasa kita hipokrit lah kalau kita kata benda ni tiba-tiba kita tahu dan tiba-tiba kita setuju dengan pendirian baru ni sebab kita pernah pergi majlis macam ni, terutamanya waktu pilihan raya. Ya. Dan salam-salam semua orang, dia tengah minum bia, okey lah, tak ada masalah bagi kita. Saya rasa semua parti. Semua parti buat benda yang sama. Ya? Mungkin tak tahulah parti PAS tak pernah masuk ke. Pernah. But we go. Yeah. We go and shake hands with them. They're drinking their beer. No problem. Tak ada masalah. Jadi Syaril, sebab isu ni dan ada isu kedua nanti kita nak bincang berkaitan dengan hidangan minuman arak atas penerbangan Malaysia Airlines, tapi dah mula tercetus this culture war lah, dan Guan Eng kata ini tanda PMX pandering kepada ekstremis Malay Muslim, di mana selama ni tak ada pun ada masalah bila ada majlis private yang tak ada kaitan tapi di premis sekolah. What's your view? My view is menjadi Perdana Menteri dan jadi pemimpin kat Malaysia ni, tak jadi PM pun lah, jadi pemimpin Malaysia ni, ini satu benda yang akan sentiasa kita perlu buat keputusan lah, dan keputusan kita tentang hal-hal macam ni akan kadang-kadang berbeza mengikut situasi. Dia bukan blanket satu jawapan. Dan isu kontroversi berkenaan alkohol di sekolah ni tak boleh kita pisahkan dengan kontroversi alkohol Menteri Pelancongan. Dalam minda orang sedang menganalisa, walaupun dua benda yang berbeza. Yeah. Tapi it's part of the, you talk about culture war, it's part of the cultural imagination pada saat ini. Perbincangan, perbahasan sosial sekarang ini, dia akan cuba kaitkan, atau bukan cuba, memang akan terkait lah secara automatiknya. Dan di sini kita harap pendengar keluar sekejap mempunyai sophistication untuk memahami kenapa dalam satu hal, misalnya dalam hal Menteri Pelancongan itu, saya rasa kedua-dua KJ dan saya sangat tak sokong lah apa yang dia buat itu. Majlis rasmi kerajaan. Tetapi walaupun dalam kes SJKC ni ialah sekolah jenis kebangsaan, tapi macam KJ sebutkan tadi, dia lain daripada sekolah kebangsaan yang mungkin ramai orang Melayu lebih tahulah.
Sebab SJK ni, satu benda dia punya funding, tak semua datang daripada kerajaan. Dalam setengah kes, majoritinya datang daripada komuniti Cina setempat. Sebab itu, sekolah education ni nampak mewah, nampak hebat dan sebagainya. Bukan sangat sebab kerajaan bagi duit, tetapi komuniti tempatan itu mempunyai kemampuan untuk sokong ataupun support sekolah itu sampai dewan besar dan sebagainya. Tetapi sebahagian daripada bukan business model lah, model pendapatan dia ialah melalui menyewa. Dan menjalankan aktiviti komuniti masyarakat setempat di kawasan sekolah. Jadi sekolah itu menjadi satu pusat aktiviti masyarakat lebih daripada hanya sistem pendidikan yang mana kurikulumnya dan gurunya disokong oleh Kementerian Pendidikan. Jadi ada nuansa di situ yang menyebabkan dalam hal ini pada pendirian kita lah kan, bukanlah kita nak sokong, tapi benda tu dah berjalan dan kita boleh faham kenapa wajar dibiarkan. Jadi saya nampak itu dua contoh dan mungkin kita boleh cakap contoh ketiga di Malaysia Airlines. Tapi dari segi praktikal dia lah Syaril, biasanya majlis ini akan dibuat di tempat-tempat yang mana option lain tak ada. Option dewan lain tak ada. Dewan sekolah itulah dewan di kawasan tu. Ataupun kalau ada pun dewan yang lain dekat kawasan tu, ia dewan serbaguna masyarakat. Lagi teruk kalau buat kat situ. Kan lebih baik buat dekat sekolah Cina. Kita tanya logik pendengar lah dan juga penonton KS. Daripada dia buat di dewan serbaguna, dewan masyarakat yang memang tak dibenarkan pun, ataupun dia buat di dewan sekolah Cina yang memang tertutup, di tempat tertutup dan sebagainya. I mean, which one is more sensitive? Saya rasa dah lama dah dijalankan. Macam Syaril kata tadi, dia berbeza sedikit, berbeza banyak dengan contoh Tiong King Sing yang pergi minum dekat majlis rasmi kerajaan, no matter what they say lah, it was majlis rasmi kerajaan. Dan memang dah ada praktis penyewaan dewan itu kepada majlis-majlis yang kita sebutkan tadilah, majlis perkahwinan, majlis kemasyarakatan, majlis alumni dan sebagainya. Jadi saya rasa kalau kita lihat dari sudut itu, should not be a problem lah. Bukan kita menggalakkan benda ni, tetapi kita nak draw distinction bahawa dua kes ini berbeza sangat, dan bawa kepada kes yang ketiga yang agak sedikit rumit lah, iaitu alkohol di dalam penerbangan. Saya rasa benda ni sekali-sekala dia akan bangkit. Serve alkohol ataupun pemakaian pramugari, dia akan menjadi isu yang berbangkit dari masa ke semasa. Pada pendirian saya sebagai satu perniagaan yang serve international customers, do we need to serve alcohol to be a internationally competitive airline? That's the question. Bottom line lah, dia bergerak dekat situ lah. Emirates serves, Qatar serves, dan mungkin apa soalan yang KJ sebutkan itu boleh kita ubah. Adakah dengan tidak serve alkohol kita akan kekurangan pelanggan ataupun tak tahu. Jawapan saya tak tahu. Tak tahu apa analisa yang pernah dibuat tentang airline mana yang serve, airline mana yang tak serve. Saya pun tak tahu airline mana yang tak serve lah. Saya tahu route tertentu, of course kalau kita pergi takkan nak umrah punya flight ada kan. Walaupun dalam umrah punya flight kadang-kadang movie-movie tertentu tak patut dia tayangkan, tapi ada juga. Saya tak tahu. Jawapan saya tak tahu sama ada kesan. Tetapi dari segi image, dari segi expectation, norma-norma sebagai satu syarikat penerbangan, expectation ialah okay, orang fly dari mana sekalipun, kalau dia nak a glass of wine ataupun dia nak beer whatever, there should be access. They expect there to be access. Dan kalau tidak ada, adakah itu akan menjadi buah mulut di kalangan sebahagian daripada pelancong ataupun orang yang banyak menggunakan perkhidmatan penerbangan untuk mula bercakap. Saya rasa akan ada cakap-cakap, tapi adakah itu akan menyebabkan kekurangan? I don't know. Tetapi yang saya nak katakan ialah, walaupun pendirian saya rasa boleh teruskan sebab itu normanya atas expectation itu, tapi saya pun tidak bersetuju dengan cara respon mereka yang kata biarkan terhadap cadangan asal oleh dua ahli parlimen PAS, tak silap saya, dua orang. Apa tu? Bahawa patut dilarang serve alkohol ini. Dia ada bagi cadangan yang lain yang kita nak bincang lah, tentang patut kita bagi cendol dan bukannya alkohol.
Siapa yang kata cendol? Muhammad Misbahul Mudir Masduki, Ahli Parlimen Parit, dan Muhammad Ismi Mat Taib, Parit Bunta. Dan mereka mencadangkan lebih baik bagi sirap bandung, cendol, ais batu campur dan bukannya minuman beralkohol kepada penumpang. Okay, cendol dengan ABC tu nanti kita bincang sebab itu mungkin ada jenaka dia sedikit. Tapi isu penolakan alkohol ni, walaupun saya fikir ada logik untuk MAS teruskan, tapi saya juga tak sokong bila saya lihat begitu banyak respon yang begitu mentertawakan cadangan untuk menghalang alkohol tu. Saya rasa ini satu momen di mana kita perlu bincang, dan juga kalaupun pendirian kita berbeza dengan dua ahli parlimen PAS tu, tak perlu terlalu banggalah dalam perbezaan pandangan itu. Kerana kalau terlalu berkeras, seolah-olah idea mereka ni bodoh, idea mereka ni kolot, tu bahaya. Sebab saya reflect balik je. Look at Amerika Syarikat sekarang dan gerakan MAGA ni, gerakan sayap kanan di Amerika Syarikat, di Eropah, mereka juga pernah melalui satu fasa di mana golongan sentris, golongan liberal sangat mentertawakan mereka. Menganggap mereka ni kolot, menganggap mereka ni rasis, menganggap mereka segala pemikiran konservatif dan sayap kanan di Eropah dan di Amerika Syarikat ni satu ketika dulu pada zaman Obama mungkin dilihat sebagai ini backward lah, ini perlu kita tolak dan sebenarnya dihalang. Bila buat begitu, seolah-olah tidak mengiktiraf bahawa dalam benda-benda yang kita tak setuju pun ada satu asas kebenaran di situ. Dalam kes Amerika Syarikat dan Barat, dia mungkin pada saya lah, kalau analisa ringkasnya adalah mereka menganggap globalisasi itu tidak adil kepada mereka, tidak mendapat keuntungan pun bila immigration masuk ke banyak orang luar datang ke negara mereka, ataupun globalisasi ni telah mengkayakan negara mereka. Mereka tak rasa kekayaan itu. Itu dalam kes US and Europe lah. I think that begins to explain why there's a far right punya resurgence sekarang. Dalam kes ini, dia bukan tentang globalisasi. Dia tentang satu persoalan yang lebih falsafah, yang lebih mendalam. Apakah erti dan simbol satu syarikat penerbangan Malaysia, dan adakah satu entiti itu perlu mencerminkan budaya tertentu dan norma tertentu? Dalam kes ini, norma Muslim majority. Now, I don't think so. Saya rasa cerminan budaya itu lebih bernuansa daripada hanya mengatakan kita hanya perlu gunakan satu budaya semata-mata. Tapi saya faham dari mana benda itu datang. Itu nombor satu. Nombor dua, saya juga faham bahawa dalam kita berpendirian bahawa mungkin MAS boleh teruskan, kita juga perlu mengiktiraf bahawa agama Islam tidak mengizinkan alkohol. Sama ada kita pernah buat, tak buat, benda tu salah. Jadi dalam orang Islam lah, dalam kepercayaan orang Muslim. Jadi dalam mentertawakan, mengatakan bahawa cadangan itu kolot dan sebagainya, dia hanya akan trigger golongan yang merasakan nombor satu, inilah golongan sentris liberal elit Kuala Lumpur yang mentertawakan budaya dan kepercayaan asas kita yang sebenarnya berasaskan Islam. Nah, di situlah perang budaya ini tak boleh hanya kita salahkan kepada PAS ataupun golongan konservatif. Perlu juga ada kebertanggungjawab dari kalangan orang sentris dan kononnya liberal progresif yang banyak duduk bandar ni. Kalaupun you tak setuju, ada cara untuk kata dan terangkan dan bahaskan kenapa benda ini mungkin tak perlu ikut cadangan PAS itu, tetapi juga mengiktiraf cadangan itu datang dari satu tempat yang ada asas. Ya, of course. Saya setuju 100%. Kita tak boleh tertawakan cadangan tersebut. Kita tak boleh meremehkan cadangan tersebut sebab cadangan itu datang daripada tempat yang baik. Bagi saya lah, datang daripada tempat yang baik. Dan kita biasa, saya biasa dengan cadangan yang datang biasanya daripada PAS lah. Dan dari masa ke semasa akan membuat cadangan tersebut. Cara kita menjawab, mestilah cara kita menjawab dengan hormat. Bahawa cadangan ini baik, cadangan ini mengikut ajaran agama, tetapi kita mengambil kira pasaran antarabangsa, kita mengambil kira nilai komersial, dan buat masa ni kita rasa bahawa kita boleh teruskan. Dan kita boleh ambil contoh negara-negara majoriti Muslim lain yang mana syarikat penerbangan mereka juga cater untuk satu passenger ataupun penumpang antarabangsa yang memang memberi hidangan minuman alkoholik.
Tapi at the same time, of course, kita kena pastikan bahawa segala langkah-langkah yang lain untuk memastikan bahawa tidak berlaku insiden-insiden yang tak diingini sewaktu penerbangan itu kita kena bagi jaminan lah bahawa there's no overconsumption of alcohol, all these things. Tetapi balik kepada isu yang dibangkitkan oleh Syahril itu, memang saya rasa kalau di just dismiss sebagai ini PAS, ini kolot, ini apa benda yang akan mencemarkan reputasi antarabangsa Malaysia, saya pun tak setuju sangat dengan tak setuju langsung dengan jawapan macam itulah. Sebab saya rasa ia tidak menghormati niat cadangan yang dibuat, yang saya rasa niatnya baik. Tetapi atas faktor-faktor lain yang saya sebutkan tadi, yang Syarif sebutkan tadi tentang syarikat antarabangsa, penumpang-penumpang daripada negara lain, dan mahu dilihat sebagai satu syarikat penerbangan yang normal di kalangan syarikat penerbangan yang sedia ada, saya rasa jawapan itu boleh diberi. Dan kalau tak setuju dengan jawapan itu, tak apalah, tapi at least ada jawapan yang menghormati pendirian yang dibuat oleh rakan-rakan kita daripada PAS. Jadi itu pendirian yang kita nak ambil. That's the way to do it, I mean, saya pun tahu, saya ada baca komen-komen ada dalam meme, media sosial, PAS Airline, PAS Airline, moon people. I mean, you're not going to be able to run this country if you have that kind of attitude lah. Bagi saya. Okay, kita dah sampai, saya rasa penghujung. Ada sikit lagi kita nak bincang tentang ASEAN mungkin, Syahril. Sebab beberapa hari nanti akan ada banyak kunjungan daripada mula hari ni kot, semalam pemimpin dunia. Walaupun ada yang tak datang, Putin katanya tak akan datang. Narendra Modi pun akan hanya hadir secara virtual. Dan Xi Jinping tak datang, dia hantar dia punya Perdana Menteri. Tetapi selain daripada itu, saya rasa ramai juga yang hadir. Apakah harapan kita daripada ASEAN ini? Harapan kita selepas selesai hidup kembali normal, sebab saya duduk dekat KL dan macam-macam jalan yang ditutup sekarang ini. Tapi secara seriusnya harapan kita ialah this is it lah, event ini dan weekend ini adalah kemuncak kepada semua kita cakap tentang kepengurusian ASEAN dalam tahun 2025 ni, sebab selepas ini akan ke Filipina pula. Dan ini ketika dan momen di mana Malaysia boleh dilihat sebagai satu negara yang mempunyai apa yang kita panggil convening power, walaupun ini tidak pisah daripada pengurusi ASEAN. Tapi saya nampak dalam banyak-banyak tahun kebelakangan ini mungkin salah satu sidang kemuncak ASEAN yang begitu ramai lah pemimpin bukan ASEAN yang bersama. Dan dah tentu top of the list adalah Donald Trump, yang dipahamkan mahu dilihat sebagai pendamai krisis Thailand dan Kemboja, dan mungkin ada foto op di situ. Jadi itu menjadi satu momen di mana ada perjanjian damai. Yang boleh akan ditandatangani di Malaysia. Kalau itu berlaku, itu pun satu kemenangan simbolik untuk Malaysia. Dan saya harap semuanya berjalan dengan lancar dari segi persidangan itu sendiri. Kita mungkin nak cakap tentang hak dan kemahuan kita juga melihat perasaan marah dan juga desakan kita untuk Amerika Syarikat dalam soal genosida itu perlu terus berjalan. Tetapi dari segi persidangan itu sendiri, kelancaran persidangan itu sendiri, supaya ia nampak cantik dan Malaysia mendapat kredit dari segi penganjuran yang tersusun, saya ada harapan benda itu berlaku. Dan ketiga, secara khususnya dari segi dasar, supaya bukan hanya cakap soal simbol dan optik. Dua benda yang saya harapkan ada kemajuan daripada sidang ini. Satu, ASEAN Power Grid, dan kedua ialah this Digital Economy Framework. Ini soal dasar lah dari segi adakah dalam kepengurusian Malaysia ni DEFA dan juga APG ni mendapat satu kemajuan besar. Selama ni pun dah ada, tapi maybe this is the moment where we have a bit more clarity or finality lah, atau ke arah finality dua benda besar itu. Perkara yang ketiga yang saya nak tengok juga dalam perbincangan bukan ASEAN tetapi ASEAN bersama dengan dialog partners adalah pendirian Amerika Syarikat berkaitan dengan Laut Cina Selatan. Sebab ada kebimbangan bila Amerika Syarikat tidak minat sangat dengan kawasan ataupun rantau ini. Ia akan menyebabkan satu kuasa mendominasi Laut Cina Selatan.
iaitu negara China. Dan kita tahu bahawa ini akan bukan hanya mengganggu laluan kapal dan nelayan, tetapi juga ia boleh mencerobohi kawasan berdaulat ataupun lautan berdaulat EEZ negara-negara yang terlibat termasuk Malaysia. So saya nak tengok apakah pendirian Donald Trump dalam isu Laut Cina Selatan. Saya juga nak melihat Malaysia muncul bukan hanya sebagai penganjur yang baik, tetapi sebagai satu kuasa menengah, middle power, yang mempunyai bukan hanya kuasa penganjuran, convening power, tetapi kuasa untuk menyatakan kepada kedua-dua kuasa besar dunia sekarang, Amerika Syarikat dan juga China, jangan paksa kita memilih. Jangan paksa negara-negara kecil dan negara-negara menengah, middle powers seperti yang ada di ASEAN ini untuk memilih. Dan kita tidak akan menjadi pawns, kita tidak akan menjadi alat dalam perbalahan geopolitik anda. Dan saya rasa ini sangat-sangat penting, ya. Sebab kita risau bahawa apabila perang, terutamanya perang teknologi, perang ekonomi ini meningkat antara Amerika Syarikat dan China, kita mempunyai supply chain yang sangat kompleks, yang kadang-kalanya dia ada produk ataupun ada komponen yang datang daripada China, yang melalui China, yang mana rules of originnya akan bercanggah dengan syarat-syarat yang diletakkan oleh Amerika Syarikat dan tiba-tiba akan dikenakan tindakan sanction ataupun tindakan tarif. Jadi walaupun kita memberi jaminan bahawa we will follow the rules as closely as possible, tetapi janganlah weaponize dasar ekonomi dan juga dasar perdagangan anda. Jangan menghukum sekiranya dilihat bahawa ada negara yang ada hubungan dengan musuh anda. I think it's very important that PMX plays that role, bukan hanya bagi pihak Malaysia tetapi juga bagi pihak negara-negara sederhana dan juga menengah yang lain. Bahawa pada ASEAN kali ini kita bertemu dalam keadaan di mana the rivalry has reached a very very heightened level, tetapi jangan paksa kami menjadi mangsa di tengah-tengah. Ya, dan mungkin ada yang akan kata apa sangatlah kalau kita sebut kenyataan seperti mana KJ sebutkan itu. Tapi dalam diplomasi ni saya faham menetapkan nada tu penting. Dan tone setting yang boleh dibuat oleh Malaysia, macam disebutkan tadi, bukan hanya untuk Malaysia tapi untuk ASEAN, sangat penting sebab dia memberikan contoh kepada negara-negara menengah yang lain. Inilah cara anda teruskan konsistensi naratif, jangan paksa kita memilih, jangan paksa kita memilih. Dia bukan hanya ASEAN sebenarnya, tapi banyak lagi negara-negara selatan lah yang disebutkan, yang global majority sebenarnya, yang tidak mahu dipaksa untuk pilih dalam pertembungan dua kuasa besar ini. Dan signifikan kenapa PMX dan Malaysia ada peluang untuk set the tone in that way to, dalam Oktober 2025 ni adalah selepas ni yang akan mempengaruhikan ASEAN adalah Filipina. Dan Filipina, tanpa kita terlalu spekulatif, saya rasa adil untuk kita katakan dia lebih mudah untuk pilih lah, sebab dia mempunyai alliance bersama dengan Amerika Syarikat yang rasmi. So it's important before Philippines takes over the championship, bahawa ada effort untuk have a serious dent in terms of setting the tone lah of what ASEAN should be, supaya walaupun Filipina ambil alih, ada residual untuk tahun 2026 itu expectation bahawa untuk ASEAN, this is the view of the ASEAN institution as a whole. Yep, okay. So kita harap dan saya rasa perlu disebut juga, Gaza belum lagi selesai, isu Gaza. Saya rasa penting untuk pendirian itu dibuat di depan Trump lah. Betul-betul di depan Trump. Ini masa untuk PMX. Sebab kalau dah sebut hari tu ada desakan supaya kita tak jemput Trump, tetapi jawapan kerajaan adalah lebih baik kita cakap depan-depan. Jadi kita tunggulah, kita tunggu PMX nak cakap depan-depan ni. Saya rasa speech writer dia sekarang ni banyak draft. Ini option A, silap macam ni. Option 2 option 2 direct bantai. Soft option. So PM akan pilih lah dia yang akan pilih, mana kan. Tapi kita di KS kita sokong PMX cakap depan-depan. Cakap yang tegas sekali. Roll the R's as much as possible. Sure.
Penutupan jalan, kita harap orang ramai akan sabar. 23 hingga 28 hari bulan banyak penutupan jalan di KLCC. Macam Syaril duduk di KLCC, sekitar KLCC. Memang susah lah. Tetapi kita minta orang ramai sabar banyak-banyak sebab tak selalu kita dapat jadi pengurusi ASEAN. Ada komen-komen, saya terpaksa sebut jugalah Syaril, ada komen-komen yang saya rasa saya tak tahu macam mana apa istilah nak pakai untuk komen-komen macam ni. Oh, dah bina Putrajaya, kenapa tak guna Putrajaya? Saya rasa orang yang buat komen macam ni dia tak pernah menganjurkan satu persidangan antarabangsa yang besar macam ni lah. Atau dia tak pernah pergi ke hotel-hotel Putrajaya. Dia tak pernah pergi ke Putrajaya punya hotel. Memang Putrajaya cannot accommodate this kind of which is a problem yang mungkin boleh selesaikan jangka masa panjang lah. No, but the point is kalau kalau kita overbuild dekat Putrajaya, nanti tak ada demand. Takkan Putrajaya tu hotel. Saya pernah pergi Naypyidaw di Myanmar. Naypyidaw di Myanmar. Dan waktu tu Sukan C tahun 2013. Saya tak pasti Naypyidaw macam mana sekarang, tetapi there were resorts that were built precisely for this lah, for Sukan C, for persidangan dan sebagainya. Yang saya suspect bila tak ada, memang habis lah. Memang habis lah. Memang hancur. You know, so dan kita bukan zaman dulu lagi nak buat projek-projek Gajah Putih lah kot. Betul. So ada logik dia untuk buat di KL walaupun memang menyusahkan buat seketika. Sebelum kita tamat, 30 hari bulan Syaril adalah D-Day untuk FAM. Sebab keputusan akan dibuat oleh FIFA berkaitan dengan rayuan rayuan FAM status 7 pemain yang dinaturalisasi. Ada yang minta kita mengulas, bukan kita tak nak, kita akan tunggu hingga 30 hari bulan dan kita boleh mengulas secara keseluruhan sekali dengan keputusan rayuan daripada FIFA. So we want to get into that. But let's wait until the appeal is done lah. Fine. Okay. Alright, terima kasih.